195. Muka surat 195, ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53. Ayatnya, Kul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Okey, itu ayatnya. Okey, baik. Kul katakanlah. Allah suruh Nabi berkata, Kul katakanlah. Anfiqu, infakkanlah. Anfiqu, infakkanlah. Okey, anfiqu, infakkanlah. Tau'an, dengan sukarela. Tau'an, dengan sukarela. Okey, willingly. Betul terjemah willingly. Okey, dengan sukarela. Ataupun karahan, dengan terpaksa. Karahan, dengan terpaksa. Unwillingly. Okey, karahan dengan terpaksa. Lan, sekali-kali tidak akan. Lan, sekali-kali tidak akan. Yutaqabbala, diterima. Yutaqabbala, diterima. It will not be accepted. Yutaqabbala, diterima. Minkum, daripada kamu. Minkum, daripada kamu. Innakum, sesungguhnya kamu. Innakum, sesungguhnya kamu. Kuntum adalah. Sebenarnya kuntum adalah kamu, tapi tak perlu kamu dua kali lah. Kuntum adalah kauman, kaum. Kauman, kaum. Okey. Fasiqin, yang fasik. Fasiqin, yang fasik. Okey, terima kasih Puan Hayati. Terima kasih Puan Hayati. Katakanlah, infaklah. Puan Hayati ada? Dengar ke? Dengar ke? Boleh dengar, saya Dengar. Dengar. Katakanlah, infaklah. Tauan apa? Dengan sukarela. Dengan sukarela atau dengan terpaksa, sekali-kali tidak akan diterima daripada kamu. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik. Okey, baik. Kita sekarang dalam surah At-Taubah, kita membincangkan tentang peristiwa Perang Tabuk. Peristiwa Perang Tabuk. Bagaimana peristiwanya ketika Nabi SAW ajak sahabat-sahabat nak pergi Perang Tabuk, maka munafik-munafik memberi alasan, meminta izin untuk tidak mahu menyertai Tabuk dan mengemukakan berbagai-bagai alasan yang mereka reka sendiri. Ataupun memang betul alasan tu ada pada mereka, tapi alasan tu sepatutnya tak boleh dijadikan alasan untuk mereka tidak keluar berperang bersama Nabi SAW. Okey, baik. Ayat hari ini Allah suruh Nabi berkata kepada para munafik, infakkanlah harta kamu, sama ada kamu infak secara sukarela ataupun kerana terpaksa. Infak tu sekali-kali tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Kerana kamu munafik ni sebenarnya adalah kaum yang fasik. Maksud fasik di sini adalah kafir, terkeluar daripada agama Islam. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini diturunkan mengenai Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais. Ingat tak Al-Jad bin Qais? Kita bincang dalam ayat 49 minggu lepas. Al-Jad bin Qais, dia bagi alasan pada Nabi SAW, dia tak boleh pergi Tabuk sebab tak tahan tengok wanita-wanita Bani Asfar. Wanita-wanita Bani Asfar, kalau kita panggil orang putih lah, mereka panggil orang kuning. Dia kata tak tahan tengok wanita Bani Asfar, takut nanti tengok teringin buat dosa maksiat, terjatuh ke lembah dosa maksiat. Itu alasan bodoh dia pada Nabi SAW. Kemudian, Nabi pun berpaling sampai kata, okey, kamu boleh tinggal. Nabi bagi izin, tapi dalam keadaan Nabi tak suka. Baik. Kemudian dia ni, konon-konon nak tunjuk yang dia ni beria nak pergi, tapi sebab takut fitnah, dia pun kata pada Nabi dan orang Islam yang lain, dia munafik, konon-konon Islam jugalah. Dia kata, ya Rasulullah, walaupun aku tak boleh pergi, tapi aku nak infakkan harta aku ni. Bawa harta aku ni.
Guna harta aku ni untuk berjuang jalan Allah Ta'ala nanti. Untuk menutup kemunafikan dia, dalam masa yang sama dia kaya juga, maka dia dengan sukarela memberikan harta dia untuk bawa pergi perang. Maksudnya konon-konon lah. Aku nak pergi tapi tak boleh pergi. Macam mana? Tak apalah, sekurang-kurangnya aku bagi juga harta benda untuk kamu bawa pergi. Maka untuk dia Allah turunkan ayat ni. Allah suruh Nabi cakap pada orang munafik lepas Nabi balik lah ni. Ini lepas Nabi balik daripada Tabuk, bukan sebelum. Allah suruh Nabi kata pada mereka orang munafik, infakkanlah harta kamu. Sama ada secara sukarela. Maksudnya kamu mungkin kaya, duit lebih. Sekarang nak infak 1,000, 2,000 tu tak ada apa sangat. Bagi je lah 1,000, 2,000. Ataupun kamu infak secara terpaksa. Kamu ni takut. Okay? Kamu ni takut orang kecam, takut Nabi marah, takut kena hukuman, takut dicela, takut dicerca. Bagi jugalah. Bagi jugalah. Maka untuk orang munafik ni, satu kecaman yang amat dahsyat bagi mereka, sukarela ke, terpaksa ke, tetap tidak akan diterima daripada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak akan menerima. Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak akan menerima sebarang sumbangan infak daripada kamu, sama ada bagi RM1, RM10, RM100, RM1,000, semua Allah tak terima. Sebabnya kamu adalah golongan yang fasik. Kamu wahai orang munafik adalah golongan yang fasik. Apa maksud fasik? Keluar daripada ketaatan. Kamu orang yang keluar daripada ketaatan, maka untuk kamu tetap tidak diterima. Baik, adapun orang Islam yang bukan munafik, adapun orang Islam yang bukan munafik, kalau dia infak secara sukarela, Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala akan terima. Dan kalaulah dia infak secara terpaksa, mula-mula dia infak tu kerana terpaksa, kemudian dia baiki niat dia jadi ke arah lebih baik, dia perbetulkan niat dia, maka Allah Ta'ala akan terima juga infak dia sebab dia Islam. Adapun orang munafik, dia sukarela ke, dia terpaksa ke, Allah tak terima infak dia kerana mereka adalah orang yang fasik. Baik. Fasik ada dua kemungkinan. Sama ada dia fasik tapi dia Islam, ataupun dia fasik tapi dia kafir. Jadi khulasahnya ialah setiap orang kafir adalah fasik, tetapi setiap orang fasik tak semestinya kafir. Orang Islam dia tak tutup aurat, tak bayar zakat, tak puasa bulan Ramadan, fasik lah. Apa maksud fasik? Keluar daripada ketaatan. Dia mengaku Allah tu Tuhan, Nabi tu Rasul, tapi dia tidak mentaati peraturan-peraturan Islam, maka nama dia fasik. Keluar pada Islam ke? Tak keluar pada Islam. Adapun orang munafik, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa bersama Nabi, walaupun dia duduk kuliah Nabi, ceramah Nabi, tapi hati mereka tidak setuju yang Nabi itu Nabi, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Sebab tu kat sini Allah kata kamu adalah kaum yang fasik. Okey, baik, seterusnya. Jadi sini sebenarnya celaan untuk mereka. Celaan untuk mereka. Mereka bagi, sebelum Nabi pergi Tabuk, mereka bagi sumbangan, infak, duit belanja. Konon-konon tertutuplah kesalahan mereka bagi alasan tak pergi tu. Tengok-tengok, bila balik Tabuk Allah turunkan ayat ni, maksudnya, kamu ingat kamu bagi sumbangan tu, tertutuplah kesalahan kamu tak nak pergi perang. Tertutuplah aib kemunafikan kamu. Tak. Allah Ta'ala nak cela mereka, Allah kata sumbangan kamu sikit pun aku tak terima. Sama ada kamu bagi ikhlas ataupun kamu bagi tak ikhlas, memang Allah tak terima langsung sebab kamu fasik. Okay, baik, seterusnya. Wah dan, ayat bawah sekali Wah dan, ma tidaklah, mana ahum menghalang mereka, jadi ma ni tidaklah sebab depan dia ada ilah. Ma ni terjemah dia tidaklah sebab depan dia ada ilah. Wa dan ma tidaklah mana ahum menghalang mereka munafik itulah. An untuk tuqbala diterima minhum daripada mereka nafaqatuhum infak mereka. Nafaqah tu contribution. Nafaqatuhum nafkah dalam bahasa Melayu. Infak mereka. Infak wajib ke, infak sunat ke, semua Allah tak terima. Illa melainkan terjemah illa melainkan, lepas tu dia dalam bracket kerana. Kenapa tak terima tu? Annahum bahawasanya mereka
kafaru kufur. Kafaru kufur. Kafir lah. Kafaru kufur. Bi dengan Allah. Allah. Wa dan bi dengan rasulihi rasulnya. Rasulihi rasulnya. Wa dan la tidak. La tidak. Ya'tuna mereka mengerjakan. Ya'tuna mereka mengerjakan. As-salah salat. As-salah salat. Illa melainkan. Illa melainkan. Wa sedangkan. Wa sedangkan. Ataupun padahal. While. Hum mereka. Hum mereka. Kusala. Dalam keadaan malas. Kusala dalam keadaan malas. Kusala ni plural. Satu malas apa? Kasal. Kasal. Al-kaslu. Kalau type kat Google, type je kat Google, doa hilang malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Pernah dengar kan doa tu? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kaf sim lam kasal tu satu malas. Ni kusala pemalas. Dalam keadaan malas wa dan la tidak yunfikuna mereka menginfakkan harta. Yunfikuna mereka menginfakkan harta illa melainkan dalam braket tulis kerana wa sedangkan hum mereka karihun terpaksa. Perkataan karihun kita sekarang ni ayat sebelum ni ayat pertama kita karhan kan. Karihun karhan daripada perkataan karihun. Karhan ni apa basic word dia? Karaha. Daripada karahan ni keluarlah perkataan makruh, tak disukai. Perkara yang tak disukai. Betul lah kita. Sama juga makruh. Daripada perkataan karahan karihun ni keluarlah perkataan la ikraha fiddin, ikrah. Daripada perkataan ni juga keluarlah bahasa Melayu dikerahkan. Mereka dikerahkan. Kena pergilah bila dikerahkan tu. Okey, terjemahkan dia Puan Hazar Bibi. Terjemahkan Puan Hazar Bibi. Ada Puan? Yes. Tidaklah menghalang mereka diterima daripada mereka infak-infak mereka, melainkan kerana bahawasanya mereka kufur dengan Allah dan dengan Rasulnya, dan tidak mereka mengerjakan solat melainkan sedangkan mereka dalam keadaan malas, dan tidak mereka menginfakkan sedangkan mereka Melainkan dalam keadaan malas, dan tidak mereka menginfakkan melainkan kerana sedangkan mereka terpaksa. Okey, baik. Ayat ini Allah Ta'ala detail lagi. Kenapa tak diterima? Kenapa orang munafik punya infak 1 sen pun Allah tak terima? Ni Allah jawab. Ni Allah terangkan. Kenapa infak orang kafir, orang munafik, orang Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin tak diterima? Allah kata tidaklah menghalang infak mereka untuk diterima, melainkan kerana mereka kufur pada Allah. Baik. Orang Yahudi beriman dengan Allah. Okey, orang Yahudi kat Madinah ni kebanyakan orang munafik orang Yahudi lah. Mereka beriman dengan Allah. Mereka je tak terima Nabi saja kan. Jadi, walaupun mereka tak terima Nabi saja, bagi Allah, mereka dikira tidak beriman dengan Allah juga. Saya percaya Allah tu Tuhan saya. Orang Yahudi sebahagian kecil je yang anggap Uzair tu anak Tuhan.
Uzair ni lepas zaman Nabi Daud dah. Jadi Yahudi zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Daud, tak ada pun yang kata Uzair tu anak Tuhan. Yahudi yang ke belakang ni baru kata Uzair anak Tuhan. Jadi kebanyakan Yahudi lain, mereka hanya kata Allah tu Isa. Allah tu Tuhan yang satu, tak ada anak, tak ada isteri macam kita juga. Cumanya bila mereka tak beriman dengan Nabi, bila mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka bagi Allah, mereka kufur dengan Allah juga. Kemudian, jadi pertama, sebab kenapa Allah tak terima infak mereka, kufur. Yang kedua, mereka tidak mengerjakan solat melainkan dalam keadaan malas. Semayang juga, bukan tak semayang langsung, semayang juga, tapi semayang dalam keadaan malas. Maksudnya terpaksa semayang. Nanti kalau tak semayang nampak sangat kafir. Jadi kenalah tunjuk keislaman tu kepada orang ramai dengan cara semayanglah juga. Tapi semayang dalam keadaan malas. Dalam surah An-Nisa Allah sebut mereka semayang dalam keadaan malas dan nak tunjuk pada orang ramai yang mereka tu semayang. Tengok muka surat 101 ya. Muka surat 101 ayat 142. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Rohana. Puan Rohana terjemahkan. Saya. Puan Rohana. Terjemahkan Puan Rohana. 10142. Ada? Puan Rohana Hamzah ada? Okey, okey. 142 Ustaz. Ya, 142 betul? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka riak, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali. Okey. Ciri orang munafik semayang. Pertama, malas diri dalam keadaan malas. Yang kedua, nak suruh orang tengok, oh dia ni kerja semayang ni. Yang ketiga, dalam solat tu tak ingat Allah langsung, kecuali sikit je ingat Allah. Itu ciri orang munafik. Okey, baik. Kemudian, pertama, Allah sebut kesalahan mereka kat sini 3. Pertama, mereka kufur pada Allah dan Rasul. Kedua, mereka tak sembahyang. Ketiga, mereka infakkan harta dalam keadaan terpaksa. Walaupun ayat tadi sebut, mereka infak sukarela, bagi Allah sukarela mereka tu terpaksa juga. Kenapa mereka infak sukarela? Sebab mereka nak tutup kemunafikan mereka, bagi infak juga. Tidak ikhlas. Jadi, ayat ni sebenarnya merupakan kunci kepada kita, kunci kepada sebab-sebab tertolaknya amal. Ada 4 perkara yang menyebabkan amal jadi sia-sia. Ada 4 perkara yang menyebabkan amal jadi sia-sia. 3 ada dalam ni. 3 ada dalam ayat ni. Boleh tulis 4 perkara yang menyebabkan amal jadi sia-sia. Pertama sekali, kufur pada Allah dan Rasul. Orang kafir, yang baik ke, yang jahat ke, mungkin ada buat baik kat dunia, orang kafir. Infak anak yatim, sponsor anak orang miskin belajar. Siap ada orang kafir bagi sumbangan buat masjid lagi. Ada? Orang kafir bagi sumbangan buat masjid. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey? Banyak kebaikan yang mereka buat orang kafir, tapi Allah tak terima langsung. Sebab mereka tak daftar. Dr. Zakir Naik kata mereka tak daftar. Oleh kerana mereka tak daftar, mereka tak layak dapat kelebihan bagi orang yang daftar. Okey, amalan mereka ke akhirat Allah kata macam debu yang berterbangan. Tengok surah Furqan ya, tengok surah Al-Furqan. Nak cerita orang kafir ni. Tu cerita kebaikan yang mereka buat dari sudut kemanusiaan. Orang Yahudi yang tiap-tiap malam baca Taurat. Orang Kristian yang setiap minggu tak pernah miss pergi gereja. Ada? Itu mereka rasa kebaikan. Itu pun bagi Allah tak ada apa. Tak ada nilai langsung. Okey? Tengok muka surat 362. 362 ayat 23. Tolong baca terjemahan dia Puan Rohaya. Terjemahkan Puan Rohaya Muhammad Syuaib. Tolong terjemahkan. 362 ayat 23. Ya. Dan kami akan perhatikan segala amalan yang mereka lakukan, lalu kami akan jadikan amalan itu
bagaikan debu yang berterbangan. Ha. Puasa juga kat dunia ni, orang Kristian, orang Yahudi mungkin ada puasa lah. Adalah solat-solat mereka, ada yang tak makan khizir, ada yang takut zina, ada yang takut minum arak, ada yang tak berjudi. Dan mereka rasa mereka baik. Allah Ta'ala kata, semua tu akan jadi macam debu yang berterbangan. Okey, orang tanya Dr. Zakir Naik kan, bagi agama kamu, orang lain kalau baik, masuk syurga ke neraka? Neraka? Tak ke zalim? Dia kata tak. Dalam urusan dunia ni semua benda kena daftar. Seorang pelajar yang masuk ke universiti, masuk kelas, masuk library, study group, tak pernah miss. Tapi dia masuk universiti tu dia tak daftar. Tak bayar yuran, tak daftar. Maka lepas periksa, semua pelajar dapat sijil. Walaupun tak berapa cemerlang, masih dapat sijil. Yang daftar tu, walaupun tak berapa cemerlang, walaupun tak berapa cerdik, tapi masih dapat sijil. Kerana daftar. Tapi si yang seorang ni, kerana dia tak daftar, masuk U tadi, dia join kelas, dia join library, tak daftar, tak bayar yuran, maka dia tak layak pun dapat sijil. Boleh ke kata universiti tu zalim? Tak. Sebab siapa suruh awak tak daftar? Sebab tu awak punya kebaikan, kerajinan tak dipandang langsung oleh pihak universiti. Jadi Dr. Zakir Naik kata untuk dapat sekeping sijil pun, untuk dapatkan sekeping sijil pun, perlu kepada pendaftaran. Baru diiktiraf. Macam tu juga, nak dapat masuk syurga, takkan tak perlu daftar. Nak masuk syurga yang besar, yang tidak terbatas nikmatnya, tak kena daftar. Ini jawapan Dr. Zakir Naik. Okey, baik, betul lah sebenarnya. Jadi Allah kata kebaikan mereka pertama semua sia-sia. Jadi 4 perkara. Pertama, kufur, orang kafir. Tak kisah Yahudi ke, Buddha ke, Hindu ke, selain Islam semua tak diterima. Yang kedua, apa menyebabkan amalan tidak diterima? Yang kedua, amalan orang Islam tapi tidak ikhlas. Orang Islam yang beramal tapi tidak ikhlas. Tu penghujung ayat kita ni. Tidaklah mereka infakkan harta melainkan kerana terpaksa. Jadi termasuk terpaksa tu tak ikhlas lah. Nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji. Jadi orang Islam pun, kalau dia Islam dah, Masya Allah, dia ada dah syarat pertama. Tapi tak ikhlas. Buat sebab nak suruh orang puji, nak suruh orang kata dia pemurah, nak suruh orang panggil dia orang alim, nak suruh orang sebut-sebut nama dia, nak dipanggil pahlawan, nak dipanggil. Jadi walaupun dia Islam, dia beramal tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima juga amalan dia. Tu yang kedua. Termasuklah tak ikhlas tu mengungkit-ungkit, menyakitkan hati si penerima. Jadi orang yang dah bagi diungkit balik, orang yang dah bagi menyakitkan hati si penerima. Bagi Allah, mereka sama level dengan orang yang menunjuk. Jadi orang yang menunjuk ni sia-sia tak? Sia-sia. Orang menunjuk ada pahala? Tak ada pahala langsung. Samalah macam orang yang menyakitkan hati si penerima mengungkit balik. Tengok surah Al-Baqarah. Kita dah lalu sebenarnya ayat ni, kita ulang kaji je. Muka surat 44. Ayat bawah sekali. Tolong baca Tuan Haji Aziz Dahari. Boleh Tuan Haji Aziz? Ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey, nampak batu licin macam guli, biji guli, batu licin macam biji guli tu, ada debu, ada pasir. Bila hujan turun, satu biji debu pun, satu biji debu halus pun tak tinggal. Macam itulah juga sia-sianya amalan orang tak ikhlas. Termasuk tak ikhlas tadi, mengungkit, menunjuk, nak sakitkan hati si penerima. Yang kedua. Yang ketiga, ulama kata, perkara yang menyebabkan amal sia-sia adalah solat. Tinggal solat. Sebab tu dalam ayat kita sekarang, ayat yang kita sedang bincang sekarang, Allah sebut pertama kufur pada Allah, kedua solat. Jadi Allah nak kata, penyebab amalan seorang tu tak diterima adalah bila solat dia tak diterima. Orang munafik ni semayang tak? Semayang.
Bukan tak semayang langsung. Orang munafik ni semayang juga. Tapi semayang dia Allah reject sebab diri dan keadaan malas nak tunjuk ke orang. Tu je niat dia. Maka walaupun dia semayang, tapi semayang dia di reject, maka amal-amal lain pun semua Allah reject. Ayat pertama kita tadi pasal infak kan. Oleh kerana dia tak semayang, maka infak dia pun Allah Ta'ala reject. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza saluhat sa'iru amalih wa idza fasadat sa'iru amalih. Perkara yang pertama akan dihisap terhadap seorang hamba ke akhirat kelak adalah solat dia dulu. Apabila baik solat dia, maka dia kira baik semua amal-amal dia. Apabila rosak solat dia, semayang juga tapi kena reject. Semayang juga ada ketidaksempurnaan pada solat dia, maka amal-amal lain pun Allah kira rosak juga. Apatah lagi orang yang tak solat langsung. Orang Islam tak solat langsung tapi banyak bagi sumbangan. Sumbangan tahfiz, sumbangan anak yatim, sumbangan buat masjid, sumbangan macam-macam sumbangan dia bagi. Tapi dia tak solat, maka kebaikan dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Dalam ayat ni 3. Kafir, tak ikhlas, tak solat. 3 Allah sebut dalam ayat ini. Yang keempat, okey. Orang yang berbuat kebaikan, tetapi kejahatannya lagi banyak pada kebaikan. Dia buat baik 50%. Tapi dosa dia 52%. Dia buat baik 50%, tapi dosa dia, maksiat dia pada Allah 52%. Kita pun biasa baca kan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan amal kebaikan dia kerana lagi banyak keburukan dia, maka tempat tinggal dia neraka hawiyah. Jadi kita sebab tu kita beramal tu, jaga semayang, tambah solat sunat tu, tambah sedekah sunat tu, tambah macam-macam tambah lagi. Sebab kita nak pastikan amal kita ke akhirat bila ditimbang, baik lagi banyak pada buruk. Termasuk juga yang dalam nombor 4 ni, sia-sianya amal bila? Bila amal-amal kita kena bagi ke orang. Bila kita kena tanggung dosa orang dan amal-amal kita kena bagi ke orang. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa muflis? Sahabat jawab macam kita jugalah. Ya Rasulullah, bagi kami orang muflis, orang tak ada dinar dan dirham. Nabi kata, tak. Orang muflis adalah orang yang datang dengan bawa amal setinggi gunung, tapi kat dunia dia pernah bunuh orang, ambil hak orang, jatuhkan maruah orang, tak bayar hutang orang, maka kebaikan dia kena bagi pada orang tu. Kebaikan dia kena bagi pada orang ni. Bayangkan, amal tinggi gunung banyak tau. Tapi kena bagi orang tu, bagi orang ni sebab kat dunia menjatuhkan maruah, ambil hak orang, menzalimi orang, kena bagi kat orang. Lepas dah bagi semua tapi masih ada tuntutan lagi. Dah bagi ras, habis dah amal dia kena bagi kat orang, ada tuntutan lagi. Maka dia terpaksa menerima dosa orang tersebut untuk diri dia. Disia-sia amalan dia. Jadi alhamdulillah kita ni dalam 4 ni, nombor 1 kita dah lepas. Nombor 1 dah lepas, kita dah ada iman, kita dah daftar untuk masuk syurga. Kita dah buat pendaftaran untuk masuk syurga. Nombor 1 kita dah lepas. Walau bagaimanapun tetap kena jaga-jaga juga. Syaitan sentiasa usaha supaya iman kita keluar. Nombor 2, ikhlas. Macam mana dapat ikhlas? Istiqamah. Orang ada ke orang tak ada ke, orang tengok, orang tak tengok, orang tahu, orang tak tahu, istiqamah. Teruskan. Yang kedua, ikhlas. Betul doa pada Allah supaya Allah bagi ikhlas. Yang ketiga, jaga solat sungguh-sungguh. Okey, jaga solat sungguh-sungguh. Tak guna tahajud sepanjang malam, subuh tinggal. Tak guna solat duha, istiqamah, tapi tinggal solat zuhur asar. Tak guna. Solat fardu kena jaga dulu. Yang keempat, banyakkan amal-amal soleh yang lain, amal-amal sunat yang lain, dan jangan menzalimi orang lain. Kata orang, mengutuk orang, tolong sebarkan fitnah. Okey, sebarkan aib orang pun sama juga perkara-perkara yang menyebabkan kita akan kerugian besar ke akhirat. Rugilah. Orang etis, dia tak percaya langsung semua benda ni, dia buat dosa maksiat. Rugi juga ke akhirat. Orang etis kan, orang tak percaya Tuhan. Mereka tak percaya langsung pada akhirat ni. Mereka tak perlu prepare semayang dan sebagainya. Mereka rugi tak? Rugilah ke akhirat. Menyesal tak? Menyesal ke akhirat. Tapi lagi rugi, lagi menyesal orang yang dah buat kebaikan, tapi kebaikan rejected.
tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab tu doa-doa yang biasa diajar, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Jadi qabuliyat, bahasa Arab sebut qabuliyat. Maksud qabuliyat, penerimaan Allah tu penting. Walaupun sikit tapi diterima adalah lebih bernilai daripada banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Okey, baik. Okey, cerita pasal munafik dalam ayat ni. Orang munafik semayang juga, tapi semayang dalam keadaan malas, semayang dalam keadaan nak tunjuk pada orang. Jadi kita hari ni, okey, semua sifat-sifat munafik, saya terangkan balik. Semua ciri-ciri munafik dalam Quran, dalam hadis adalah ditujukan kepada munafik i'tiqad, munafik hati. Zaman sekarang munafik i'tiqad tak ada. Munafik i'tiqad ni maksudnya ialah, okey, semua saya ulang balik, semua ayat Quran dan hadis yang ditujukan pada orang munafik adalah munafik i'tiqad, dalaman hati. Iaitu mulut mereka kata beriman pada Allah dan Rasul, tapi hati mereka tak menerimanya. Itu munafik i'tiqad. Hukumnya kafir. Zaman sekarang, munafik i'tiqad tak ada. Kenapa orang tu nak berlaku masuk Islam? Apa manfaat dia nak? Tak perlu. Kalau dia kafir, dia kata dia kafir terus zaman sekarang. Yang adanya dalam orang Islam sekarang adalah munafik amal. Munafik amal maksudnya hati dia betul iman pada Allah, hati dia betul mengaku Nabi itu Rasulullah, tapi amal munafik semua ada pada dia. Semayang malas dia ada. Nak menunjukkan orang kebaikan, dia ada. Apabila bercakap dia bohong, ada. Apabila berjanji, dia mungkir janji. Apabila dia beri amanah, dia khianat, ada juga. Okey? Jadi kita selamat daripada munafik akidah sebab kita beriman pada Allah dan Rasul. Tapi kita perlu usaha jauhi sifat-sifat munafik. Kita bukan binatang. Kita bukan binatang, alhamdulillah. Tapi adakah hina ataupun tidak sekiranya adakah kita ni mulia sekiranya sifat kita disamakan macam sifat binatang. Dia ni perangai macam lembu. Dia ni perangai macam kambing. Dia ni perangai macam-macam lagi lah. Jadi adakah seorang tu boleh selesa hidup? Aku bukan lembu, bukan kambing. Cuma sifat dia macam lembu, macam kambing. Adakah dia patut gembira dengan keadaan sedemikian? Samalah juga, kita hari ini, insya-Allah, kita tidak terlibat dengan munafik akidah, munafik i'tiqad. Tetapi, sifat-sifat munafik banyak dalam kehidupan kita. Adakah kita boleh berbangga? Relax, buat tak tahu je. Sebab tu antara doa-doa yang diajar oleh ulama-ulama ialah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan. Bersihkan. Boleh? Okey, baik. Kita berhenti dulu ayat tu, masuk ayat seterusnya. Ayat 196. Ayat 196. Ayatnya fa maka la janganlah tu'jibka mengagumkan kamu. So do not amaze you. Tu'jibka mengagumkan kamu. Melayu panggil apa? Ta'ajub. Melayu panggil ta'ajub. Maka janganlah mengagumkan kamu amwaluhum, oleh harta benda mereka. Amwaluhum, oleh harta benda mereka. Wa, dan la, jangan juga auladuhum, anak-anak mereka. Auladuhum, anak-anak mereka. Innama, hanya saja yuridu mahu Allahu, oleh Allah li untuk yu'azibahum, mengazab mereka, okey, menyeksa mereka, dua-dua boleh. Biha dengannya ni maksudnya dengan harta benda dan anak-anak tadi. Biha dengannya, maksud dengannya dengan harta benda dan anak-anak tadi. Fi, dalam, ataupun di. Terjemah fi, dalam boleh, di boleh. Al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Wa, dan tazhaqa, hilanglah.
Zahaqa tu hilang. Tazhaqa hilanglah. Anfusuhum nyawa-nyawa mereka. Anfusuhum nyawa-nyawa mereka. Okey, hilang nyawa matilah senang cerita. Hilang nyawa tu maksudnya mati. Sedangkan hum mereka kafirun kafir. Orang-orang yang kafir pun boleh. Hum kafirun dan sedangkan mereka kafirun, orang-orang yang kafir. Okey, baik, terjemahkan dia ayat baru kita ni. Tuan Haji Mawardi, terjemahkan Tuan Haji Mawardi ayat 55. Minta Ustaz, saya terlepas tadi. Okey, tak apa. Baik, tak ada masalah. Terjemahkan dia Puan Wan Nur Aini boleh? Puan Wan Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah mengagungkan kamu oleh Bukan mengagungkan, puan. kagum. Ya. Kagum. Oh, sorry. Maka janganlah Mengagungkan tu macam memuliakan pula kan? Mengagumkan. Sorry Maka janganlah saya salah mengagumkan kamu oleh harta benda, oleh mereka dan juga anak-anak mereka. oleh harta benda mereka. Oleh harta benda mereka dan juga anak-anak mereka. Sesungguhnya hanyalah menghendaki oleh Allah untuk mengazab dengannya di dalam kehidupan dunia dan hilanglah nyawa-nyawa mereka sedang mereka orang-orang kafir. Okey, baik. Dalam surah ni dan banyak ayat-ayat lain, Allah mencela mengutuk orang-orang munafik. Tapi orang munafik hidup senang. Orang Yahudi tahu mereka munafik, orang Yahudi pun banyak bagi bantuan pada mereka. Mereka ni oleh kerana mereka munafik, apa orang Islam dapat dalam peperangan, kalau mereka join, mereka dapat sekali. Mereka ni oleh kerana orang munafik, mereka tak perlu bayar cukai pada orang Islam. Hidup mereka senang, harta benda mereka banyak. Maka Allah cakap kat Nabi, janganlah membuat kamu kagum oleh harta benda mereka dan anak-anak mereka. Timbul persoalan, Nabi kagum ke dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka? Nabi seorang yang tak terkesan dengan dunia. Nabi seorang yang tidak terkesan dengan dunia. Nabi pernah di-offer oleh malaikat nak buat Bukit Safa Marwah jadi emas. Nabi reject. Nabi pernah di-offer untuk jadi raja paling kaya. Nabi reject. Nabi pernah di-offer. Tapi Nabi tak nak. Jadi kenapa Allah cakap kat Nabi, wahai Muhammad, kamu jangan terkesan dengan dunia dan harta benda mereka, dengan anak mereka, jangan terkesan. Jadi soalan yang ditimbulkan, kenapa Allah cakap macam ni pada Nabi sedangkan Nabi orang yang tak cinta dunia? Kerana Allah nak beritahu, Nabi Muhammad walaupun dia Nabi, tapi satu sudut dia manusia. Bila Nabi tu manusia, Nabi SAW ni ada kemungkinan, ada kemampuan, ada kebolehan untuk takjub kagum pada harta benda dunia. Orang putih sebut Nabi SAW ada capacity dan capability. Betul ke tak tahu sebetul dah tu. Untuk mencintai dunia. Dia contohnya macam ni. Okey, kambing kan. Ni contoh analogi. Bukan saya nak kata Nabi kambing, jangan salah faham. Kambing, kita letak emas permata depan dia. Kita pemesan, jangan makan jangan ambil tanpa izin Itu kita kata kerja sia-sia. Sebab kambing memang tak terkesan langsung pada emas dan permata depan dia. Bubuh 4 kilo, 5 kilo pun takkan terkesan langsung. Sebab jiwa dia, kehendak dia bukan nak benda tu, tapi letak rumput, letak benda lain sekejap aja dia rembat. Tu kambing. Contohlah. Jadi Nabi SAW bukannya orang yang Allah ciptakan tidak ada cinta dunia langsung. Tak. Okey, dia cinta dunia dia buang. Tak ada. Maksudnya, Nabi SAW ada hati macam hati kita. Suka tu, suka ni, suka tu, suka ni. Maksudnya kemungkinan untuk Nabi kagum pada dunia orang lain tu ada juga. Kemungkinan untuk Nabi terkesan dengan dunia orang lain tu ada juga. Cumanya, oleh kerana Nabi ni maksum, Allah pelihara Nabi daripada terkesan dengan dunia yang ada pada orang lain. Bukan ni saja,
banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah Taala cakap macam ni pada Nabi SAW. Allah cakap kat Nabi jangan macam tu, jangan macam ni. Kita pun pelik. Allah pesan macam-macam kat Nabi ni, macam Nabi ni kita kata orang yang tak boleh dipercayai. Allah pesan macam tu kat Nabi, jangan tu, jangan ni, jangan ni. Macam Nabi ni orang tak boleh percaya pula. Tak, Nabi orang boleh dipercayai. Cuma Allah guna perkataan ka kat sini kan. Fala tu'jibka. Engkau tu Nabi kan seorang. Kerana Allah nak kata Nabi pun ada kemampuan, kemungkinan, kebolehan untuk terkesan. Cuma oleh kerana dia maksum, terpelihara, dia tidak terkesan. Itu satu. Yang kedua, walaupun Allah guna perkataan ka kat sini, tak semestinya beri makna Nabi. Ka tu seorang, satu kan. Kalau kum ramai. Fala tu'jibka. Ka tu janganlah mengagumkan kamu, kamu seorang. Siapa seorang tu? Seorang tu juga boleh memberi makna setiap seorang di kalangan umat ini. Seorang tu siapa? Setiap seorang di kalangan umat ini. Allah pesan, kamu jangan terkesan dengan harta benda orang kafir dan anak-anak mereka. Anak-anak ramai, harta benda ramai. Jangan terkesan. Sebab Allah bagi mereka harta benda dan anak-anak tu, kat dunia lagi Allah nak buat mereka susah hati dengan harta benda dan anak-anak tu. Sepatutnya harta benda dan anak-anak jadi tempat kita bertenang, tempat kita dapat ketenangan, tempat kita seronok. Tapi tak. Harta benda mereka apa Allah buat? Sekiranya mereka menonjolkan kekufuran mereka, lalu Islam akan memerangi mereka, rampas harta benda mereka. Usaha punya lama-lama nak dapat harta benda yang banyak, bila dah banyak, pok kena rampas dengan orang. Apa perasaan dia? Sangat-sangat terseksa hati. Kalau orang tak ada duit je ada 300, datang orang pak, rugi 300 je lah. Sedihlah sikit, 300 je rugi. Ada orang yang dia usaha lama-lama, usaha punya lama kumpul harta ada 30,000 dalam rumah dia contoh. Datang perompak curi 30,000. Dia punya menengung tu 2-3 minggu juga. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala buat harta banyak sebab Allah nak seksa hati mereka kat dunia dengan harta benda. Hidup tak tenang, takut kena curi, sentiasa rasa tak cukup. Walaupun dah banyak, saya rasa tak cukup. Allah nak seksa hati mereka dengan harta benda mereka. Yang kedua, anak-anak. Sepatutnya anak-anak ni jadi orang harapan untuk bantu kita, untuk sokong kita, untuk jaga kita masa kita tua, untuk bantu urusan, mudahkan urusan. Tapi untuk orang-orang munafik ni, Allah buat anak-anak mereka jadi penyebab masalah bagi mereka. Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Anak dia nama Abdullah juga. Anak dia nama Abdullah juga beriman dengan Nabi sebagai seorang yang pure iman dengan Nabi SAW. Bukan sebagai orang munafik. Jadi apa perasaan ayah dia? Tengok anak dia baik betul-betul dengan Nabi, seriusnya beriman. Tengok anak dia sungguh-sungguh pergi keluar perang sama orang Islam. Dia sebelum pergi perang keluar bersama Nabi tengah jalan balik awal peperangan Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kan anak dia pernah cakap pada Nabi, anak dia pernah kata, ya Rasulullah, kalau tak ada orang sanggup bunuh ayah aku sanggup bunuh ayah aku. Anak cakap macam tu kat Nabi. Nak bunuh ayah sendiri. Anak dia cakap macam tu. Jadi apa perasaan ayah dia? Anak aku cakap macam tu, nak bunuh aku. Jadi Allah buat harta mereka banyak, anak-anak mereka ramai, tapi bukan sumber ketenangan, tapi sumber, kita kata suka sumber lah, penyebab mereka lebih terseksa hati dan perasaan kat dunia. Jadi, kita nak pujuk hati kita lah kan. Kadang-kadang tengok orang yang bukan Islam, harta mereka banyak, anak-anak pandai. Kita jangan fikir mereka tenang kehidupan mereka. Allah Ta'ala bagi sebab Allah nak azab mereka kat dunia, kat akhirat lagi teruk kena. Okey, baik. Allah pesan macam ni juga pada Nabi SAW. Tengok surah Taha, surah Taha. Surah Taha, page last kali. Tolong baca terjemahan dia. Muka surat 321. 321. Okey. Ayat 131. Tuan Haji Mawardi boleh? Tuan Haji Mawardi? Boleh Ustaz. 321 ayat 131. Satu-satu. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurniaan Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Okey. Allah pesan macam tu juga, janganlah kamu memanjangkan pandangan matamu. Maksudnya jangan tengok
dengan mendalam sangat harta benda yang kami bagi pada mereka. Sebab kami nak uji mereka. Lagi banyak Allah bagi, lagi banyak kena keluar zakat. Lagi banyak Allah bagi, lagi banyak kena infak. Ni cerita orang kafir lah ni. Lagi banyak Allah bagi, lagi banyak kena keluar zakat, lagi banyak kena infak. Kita kalau sekadar kena keluar zakat sikit-sikit, 300 tahun, 400 tahun, tak berat sangat. Tapi orang yang duit banyak, nak kena keluar zakat puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu setahun, bukan benda yang mudah. Nak tahan perasaan nak keluarkan zakat tu. Jadi orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki banyak pada mereka, kita tak perlu dengki, tak perlu cemburu. Kerana lagi banyak Allah bagi, lagi besar ujian untuk mereka. Lagi besar ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada mereka. Orang yang miskin, orang yang tak ada duit, dapat dia redha dengan keadaan dia miskin, Allah Ta'ala buat dia miskin, maka ke akhirat kelak Allah redha dengan amalnya sedikit. Apa Nabi sebut dalam hadis? Man radiya biqalili rizqih radiyallahu biqalili amali. Barang siapa yang redha dengan rezekinya yang sedikit, nak pergi melancung luar negara tak dapat, Sabah Sarawak pun tak boleh nak pergi lagi. Duit tak ada sangat contoh. Tapi dia redha. Maka apa Allah kata? Nabi kata radiyallahu biqalili amali. Allah redha juga dengan amalnya yang sedikit. Tak apalah, amal dia sikit-sikit banyak tak apalah. Aku buat dia miskin, dia redha dengan aku, tak apalah. Apa maksud lawan pada hadis tu? Apa opposite dia? Maksudnya, orang yang Allah bagi dia rezeki banyak, duit banyak, harta banyak, Allah tak redha dengan amalnya yang sedikit. Allah tak redha dengan amalnya yang sedikit. Satu hari, di Madinah, ada datang 7 kafilah bawa harta-harta yang banyak sangat kat Madinah. Kafilah daripada luar lah. Madinah ni kan bandar besar, orang luar datang jual beli. Maka ada 7 kafilah yang bawa muatan barang-barang yang sangat banyak. Ada emas, perak, pakaian-pakaian yang sangat cantik, indah. Maka sahabat-sahabat Nabi tengok 7 kafilah bawa harta banyak-banyak tu. Mereka kata, kalaulah kita memilikinya, kita pasti akan menginfakkannya. Kalaulah kita memilikinya, kita pasti akan menginfakkannya. Niat baik tak? Baiklah niat tu. Walau bagaimanapun Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hijr. Tengok surah Al-Hijr, kita tak sampai lagi. Muka surat 266. 266. Ayat 8788. 266, 8788. Ayat ni sebenarnya Allah turun untuk Nabi dan orang munafik. Tapi sebagai kita, untuk kita juga, pujuk hati kita. Kalau kita duit sikit, duit tak cukup, orang-orang kafir ataupun orang Islam yang tak semayang, lagi kaya, lagi banyak duit, lagi seronok, bercuti kulu kilir, jangan kita dengki ataupun kagum dengan mereka. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Rohana Hashim. Puan Rohana Hashim, terjemahkan boleh? Boleh. 266. 87-88. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu 7 ayat iaitu Al-Fatihah yang diulang-ulang bacaannya dalam solat dan Al-Quran yang agung. Janganlah tertarik pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan antara mereka dan janganlah engkau merasa dicita terhadap mereka dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang yang beriman. Quran yang aku bagi pada engkau tu, Quran yang aku bagi pada kamu tu, Al-Fatihah dan Quran tu jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dengan apa yang kami bagi pada sebahagian mereka. Sahabat-sahabat nak dunia tak? Sahabat-sahabat pun manusia macam kita juga. Sahabat-sahabat pun manusia macam kita juga. Tertarik juga dengan keduniaan. Tertarik juga dengan harta benda dunia. Kalau tak, takkanlah berlaku kat peperangan Uhud, sahabat turun awal nak ambil harta ghanimah. Betul kan? Peperangan Uhud, kita dah bincang peperangan Uhud. Sahabat-sahabat yang Nabi suruh stay atau Bukit Uhud, ada turun cepat ambil harta ghanimah. Tengok harta ghanimah balik kutip, kita tengok saja. Tak sedang duduk, mesti nak kena ambil juga. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Ali Imran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebahagian kamu nak dunia, sebahagian kamu nak akhirat. Normal, manusia nak dunia. Tapi Allah maafkan mereka. Dalam kes peperangan Badar kan, Nabi tanya Syur, nak buat apa dengan tawanan perang Badar ni? Ada yang Syur bunuh, ada Syur bebaskan dengan pampasan. Allah tegur, kamu tu nak dunia. Jadi memang normal manusia nak dunia. Cumanya yang salah bila kamu teragungkan sangat dunia, kagum sangat dengan dunia,
Yang salahnya bila kamu kagum sangat dengan dunia, sampai kamu lupa betapa besarnya iman dan ilmu yang Allah bagi pada kamu. Tengok, Allah kata 7 ayat Fatihah dan Quran yang azim tu lagi besar pada harta benda yang mereka ada. Jadi jangan terkesan dengan harta benda dunia. Tak perlu terkesan. Okey, ustaz yang cakap ni pun terkesan juga. Bukannya tengok harta benda ni, tak nak ah. Tak nak, tak ada. Nak juga. Tengok orang pakai kereta hebat-hebat, ustaz pun tengok nak juga. Orang manusia biasa. Allah pesan banyak ni sebab memang Allah buat manusia sifat dia tertarik dengan dunia. Tengok surah Ali Imran. Kita dah lalu surah ni, muka surat 75 tak silap saya. Tengok muka surat 75 Sahabat-sahabat tengok orang Mekah seronok kulu-kilir. Okey, kita ni kena pindah randah. Muka surat 76, sorry. 76. Okey, ayat 196, 197. 196, 197. Okey, tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Syafiq, boleh tolong baca Tuan Haji Syafiq? Ya, boleh. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kamu tengok mereka ulang alik kulu-kilir senang, pergi luar negara, balik semula senang. Jangan terkesan. Jangan terkesan. Kerana apa? Mata'un qalilun, kesenangan sementara. Kenapa nak dengki? Kenapa nak dengki dengan orang yang seronok sekejap tapi kena azab lama? Kenapa nak dengki? Kita patutnya syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Iman, ilmu, amal-amal. Nabi sebut pada hadis, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kita solat subuh jaga. Sebelum solat subuh tu, buat solat sunat qabliyah dulu 2 rakaat. Lebih bernilai daripada harga dunia dan seisi-isinya. Jadi Allah pesan pada kita, walaupun ayat tadi turun untuk kes Tabuk kan, tapi pengajaran untuk kita. Kita jangan terkesan, jangan dengki dengan harta benda kemewahan yang Allah bagi pada mereka. Sebenarnya lagi banyak Allah bagi, lagi banyak mereka tak syukur pada Allah, lagi teruk azab kena ke akhirat. Tengok surah Ali Imran, Allah kata, sebenarnya orang kafir, Allah boleh tak nak azab sekarang? Boleh. Orang kafir atas muka bumi yang kufur pada Allah, Allah boleh tak azab sekarang? Boleh. Allah bagi mereka mati sekarang. Tapi Allah Ta'ala sengaja tangguhkan azab bagi mereka. Allah Ta'ala nak suruh mereka bertambah koleksi dosa mereka. Tengok muka surat 73, ayat 178. Muka surat 73, ayat 178. Tolong baca terjemahan dia, Dr. Rahaya. Datin Rahaya, tolong baca Datin Rahaya. Muka surat 73, ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia. Dan mereka pula beroleh azab, seksa yang menghina di akhirat kelak. Satu ayat lagi Datin, 345, page 345. Ayat 5556. Okey, 55 dan 56. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak pinak itu bermakna bahawa dengan yang demikian kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? Tidak. Bahkan mereka telah tidak menyedari hakikatnya yang sebenar. Okey. Allah cela orang kafir yang sangka lagi banyak harta, lagi baik. Orang kafir tu biar api mereka lah orang kafir tu. Kita pun orang Islam, kalau kita sangka lagi banyak harta, lagi baik, lagi senang, kita salah. Kalau kita sangka lagi banyak harta, lagi baik, lagi senang, kita salah. Kita kena sedar lagi banyak harta, lagi besar ujian, lagi besar Allah Ta'ala nak tengok pengorbanan kita. Okey, baik. Tak apa, cukup situ dulu. Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi, jangan kamu terkesan dengan harta benda dan anak-anak mereka. Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala bagi mereka harta benda luas? Sebab Allah nak azab mereka di dunia dan juga akhirat. Dan Allah Ta'ala nak biar orang kaya, oleh kerana mereka kaya, mereka akan rasa tak perlu pada Allah.
orang miskin, betul kan? Oleh kerana mereka ni miskin, tak cukup, dah minta dengan orang tu, orang tak bagi, minta orang ni tak bagi, last sekali cari Tuhan juga. Tolonglah, minta Allah Ta'ala juga. Orang miskin. Jadi orang miskin ni senang beriman dengan Nabi, senang dengar cakap Nabi. Orang kaya-kaya ni, oleh kerana mereka dah kaya, mereka rasa tak perlu pada Allah. Bila mereka tak perlu pada Allah, mereka rasa tak berhajat pada Allah, maka Allah biarkan mereka mati. Tazhaqu anfusuhum, hilang nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Dalam keadaan mereka kafir. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru. Wa dan yahlifuna, mereka bersumpah. Sebab tu dalam satu kitab, okey, ni saya cakap kat saya lah ni ya. Dalam satu kitab Fadhail Amal, dia tulis, barang siapa yang Allah bagi ilmu Quran padanya, Allah bagi dia hafal Quran ni, Masya Allah, tetapi dia memandang tinggi apa yang ada pada orang lain. Best lah kalau kaya macam dia. Best lah kalau glamour macam dia. Best lah kalau jadi pelakon macam dia. Best lah kalau jadi ahli sukan glamour macam dia. Dia Allah bagi Quran, tapi dia memandang tinggi orang lain. Apa yang ada pada orang lain? Maksudnya, best balik apa yang ada pada orang lain. Maka orang macam ni dianggap tidak menghormati pemberian Allah Ta'ala. Allah bagi dia permata, tapi dia cemburu dengan orang yang memiliki banyak kaca. Allah bagi dia permata, tapi dia cemburu dengan orang yang memiliki banyak kaca. Best lah. Jadi orang yang ada hafal Quran pun kadang-kadang tak sedar hakikat ni, dia cemburu pada orang. Patutnya orang lain kena cemburu pada dia, kerana Quran Allah bagi pada dia. Tapi tak. Dia anggap Quran yang Allah bagi pada dia itu biasa-biasa je. Kalau dapat kereta besar macam tu, hebat tu. Kalau dapat rumah besar macam tu, hebat tu. Kalau dapat income atau ribu sebulan macam tu, hebat tu. Masya Allah. Itu perkara yang, sebab tu, lalu dunia ni tak ada apa pun di sisi Allah. Yang bernilai di sisi Allah, iman, amal, ilmu. Iman, amal, ilmu. Tu kita kena banyakkan. Itu kita kena banyakkan. Okey, baik. Dan dalam dengki pun tak boleh dengki. Tak boleh dengki kecuali pada dua orang kan. Pertama, seorang yang Allah bagi dia Quran, dia baca siang malam. Tahun tu patut kita dengki. Yang kedua, orang yang Allah bagi dia harta, dia infak siang malam kerana Allah. Tu pun boleh. Tu dua jenis manusia dia kita patut dengki. Okey, baik. Tapi hari ni, kalau tanya, bila cakap pasal tu pada ustaz-ustaz boleh. Aku ni Allah bagi hafal Quran, aku tak dengki pun tengok datuk tu, datin tu kaya, okey, profesor tu kaya, orang tu aku tak dengki pun. Aku tengok Najib kaya tak dengki pun. Contohlah. Sebab apa? Dia tak hafal Quran macam aku. Tapi aku dengki tahu pada siapa? Pada ustaz-ustaz yang hafal Quran macam aku juga, tapi dia kaya. Tu yang aku dengki tu. Pada orang kaya-kaya yang banyak harta rumah besar, gaji banyak-banyak tu aku tak dengki pun sebab aku ada Quran, dia tak ada Quran. Aku dengki pada ustaz yang macam aku juga. Tapi dia duit banyak. Tu aku dengki. Itu pun tak boleh sebenarnya. Bila Allah dah bagi kita Quran, kita miskin. Duit tak cukup seumur. Duit tak ada seumur pun. Tak ada masalah. Kerana tu masalah yang sementara. Quran yang Allah bagi pada kamu tu, kamu boleh guna lepas mati nanti sampai bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contohlah saya bagi ya. Okey, baik, seterusnya wa dan yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna, mereka bersumpah. Nafik lah ni ya. Bi dengan Allahi, nama Allah. Wa dan yahlifuna, mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah. Apa sumpah mereka? Innahum, sesungguhnya mereka. Innahum, sesungguhnya mereka. La benar-benar minkum, di kalangan kamu. Minkum, di kalangan kamu orang Islam lah. Wa sedangkan ma tidaklah hum, mereka, minkum, di kalangan kamu. Sedangkan tidaklah mereka di kalangan kamu. Wa dan lakinnahum, tetapi mereka. Lakinnahum, tetapi mereka. Qaumun, kaum. Yafraqun, yang pengecut. Yafraqun, yang pengecut, penakut, semua boleh lah. Okey. Yafraqun tu pengecut, penakut, semua boleh. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rosnah Hussein. Terjemahkan Puan Rosnah Hussein. Bismillahirrahmanirrahim.
dan mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka benar-benar di kalangan kamu, sedangkan tidaklah mereka di kalangan kamu. Di kalangan dan tetapi mereka kaum yang pengecut. Okey, baik. Allah Ta'ala cerita lagi tentang orang munafik pada Nabi SAW. Orang munafik ni oleh kerana dia tak ada iman. Orang munafik ni oleh kerana tidak ada iman. Maka sumpah-sumpah ni mainan ya. Senang-senang keluar. Orang yang beriman, dia takut nak bersumpah. Takut tak boleh buat, dapat dosa di sisi Allah Ta'ala. Orang yang tak ada iman, perkataan sumpah ni, dia main sebut macam tu je. Mereka tak takut pun dosa melanggar sumpah. Mereka tak kisah pun kalau mereka melanggar sumpah mereka. Sebab tidak ada iman. Bukan kali pertama mereka sumpah ni. Tengok muka surat sebelah. Kita sekarang muka surat 196 kan? Kita sekarang muka surat 196. Muka surat 197. Sama juga. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi mereka ni, bab sumpah ni tidak ada nilai langsung bagi mereka. Tengok muka surat 554 surah Munafikun. 554 surah Munafikun ayat 1 ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan tunai. Tunai. Tuan Haji Tunai terjemahkan. Tuan Haji Tunai boleh? 554 ayat 1 ayat 2. 564 154 Satu surah Munafikun. 564 Ustaz. Bang? 554. Sorry, 554. 554. 554. Sorry. Maaf. 554 ayat 1 dan ayat 2. Apabila orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahawa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu benar-benar pendusta. 2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka nak tutup penipuan mereka, mereka nak tutup kemunafikan mereka, mereka sanggup bersumpah. Mereka sanggup bersumpah agar orang tak nampak yang mereka tu munafik. Jadi bagi orang munafik, sumpah tak ada nilai pun. Sikit-sikit sumpah. Sebelum berperang, bersumpah nak pergi sama-sama. Bila time perang, tak pergi pun. Tak kisah pun, tak rasa bersalah pun. Ini bukan kali pertama Allah cakap tentang mereka ni. Surah Baqarah, muka surat 3. 3 ke 2? Muka surat 3 tak silap saya. Surah Baqarah, tengok surah Baqarah. Okey. Orang-orang yang bila jumpa orang beriman, kata amanna. Muka surat 3 ayat 14. Muka surat 3 ayat 14. Tolong baca terjemah dia. Puan Mainun, tolong baca Puan Mainun, boleh? Muka surat 3 ayat 14. Start. 3. Okey. Ayat 14. Ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, pada para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Barakallahu azim. Okey. Puan Mainun, buku surat 11 ayat 76. 76. Bawah sekali. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesama mereka, mereka bertanya,
Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Okey, baik. Nampak ah? Orang munafik jumpa orang beriman, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka di kalangan kamu. Mereka bersumpah sungguh-sungguh dengan mulut mereka agar orang tak nampak kemunafikan mereka. Jadi guna nama Allah, guna nama Allah. Sebelum pergi perang, okey, mereka akan bersumpah guna nama Allah. Tapi tak nak pergi perang, keluar sekejap balik awal. Contoh masa peperangan Uhud. Nabi keluar 1,000 orang daripada Madinah nak pergi ke Uhud. Dalam perjalanan 300 orang dah balik. Tak perang pun lagi. Tak perang pun lagi dah balik. Sebab tu Allah kata mereka kaum yang penakut ataupun pengecut. Baik, perkataan yafraqun. Perkataan yafraqun, apa huruf asal dia? Faraqah. Faraqah tu pisah. Faraqah tu pisah. Kita satu grup 10 orang, 20 orang nak pergi berperang ke, nak pergi berlawan dengan siapa-siapa ke. Daripada 20 orang tu, 2 orang takut, maka dia berpisah daripada grup dia tadi. Kita 20 orang nak pergi berperang, contohlah 20 orang nak pergi berperang, tiba-tiba ada 2 orang penakut. Maka 2 orang penakut tadi mereka akan berpisah daripada grup yang besar. Jadi oleh kerana berpisah itulah mereka dipanggil penakut. Jadi yafraqun kat sini Allah kata mereka kaum yang penakut. Kenapa mereka penakut? Tujuan mereka perang semata-mata nak harta ghanimah. Tujuan mereka berperang semata-mata nak dunia. Kalau mereka tak yakin boleh menang, tak confirm boleh menang, mereka takkan pergi perang. Kalau tentera tu ramai, lawan musuh sikit, mereka akan join. Kerana apa? Kita confirm menang, confirm dapat harta ghanimah, kita join je lah. Orang Islam, matlamat mereka perang nak redha Allah. Musuh ramai ke, musuh tak ramai ke, dapat harta ghanimah ke, tak dapat harta ghanimah, tetap kena dapat redha Allah. Itu satu. Yang kedua, memang lumrah. Memang lumrah. Allah, orang munafik ni apa hukum dia? Kafir. Orang munafik hukumnya kafir dan Allah akan mencampakkan dalam hati orang kafir perasaan takut. Allah akan campakkan dalam hati orang kafir perasaan takut. Pertama, kenapa mereka nak berjuang? Bukan untuk agama mereka pun, bukan untuk bangsa mereka pun. Itu yang pertama. Yang kedua, memang orang kafir Allah Ta'ala akan letakkan perasaan takut. Tolong baca Puan Inun Mahwi boleh? Puan Inun. Muka surat 69 ayat 151. Ustaz ya. Ayat berapa Ustaz? 151. 151. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkan, dan dengan yang demikian tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Okey, nampak kami akan masukkan dalam hati orang kafir perasaan takut. Jadi munafik ni apa hukum dia? Kafir. Oleh kerana dia kafir, maka dia Allah Ta'ala letak perasaan takut dalam hati dia. Sebab tu kes peperangan Uhud keluar daripada Madinah 1,000 orang, 300 orang balik awal. Tak perang pun lagi dah balik awal. Sebab apa? Mereka bukan ada apa kepentingan dalam peperangan tersebut. Yang kedua, memang mereka orang-orang yang penakut. Okey, ayat seterusnya. Lau, jikalau. Lau, jikalau. Terjemah lau, jikalau. Okey. Yajiduna, mereka mendapati. Yajiduna, mereka mendapati. Yajiduna, mereka mendapati. Malja'an, tempat berlindung. Malja'an, tempat berlindung. Malja'an, tempat berlindung. Okey. Ataupun magharatin, gua-gua. Magharatin, gua-gua. Satu gua, gharun. Ghin, alif, ra. Ghar, satu gua. Tengok ayat berapa? Muka surat 193. Kalau kita tengok muka surat 193, saya harap semua buka 193. Ayat 40. Ayat bawah sekali. 193, ayat 40. Dengar saya baca ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
idhuma fil ghari. Nampak? Idhuma fil ghari. Fil ghari itu sebiji gua, satu gua. Kat sini magharatin, gua-gua. Okey, terjemah magharatin, gua-gua. Okey. Ataupun muddakhalan, lubang-lubang. Muddakhalan, lubang-lubang. Muddakhalan ni huruf asalnya dakhala tu masuk kan. Jadi muddakhalan, tempat masuk, lubang-lubang. Place to enter. Betul terjemah place to enter je lah. Okey. Lubang-lubang ni maksud kat sini terjemah lubang-lubang. Sebenarnya muddakhalan ni rumah orang ke, kilang-kilang lama ke. Okey, tempat-tempat menyorok sebenarnya tempat menyorok. Okey. Walau la nescaya walau mereka berpaling, walau mereka berpaling, ilaihi kepadanya, sedangkan hum mereka yajmahun bersegera lari, run away in haste, tak tahulah. Yajmahun bersegera lari. Okey, baik. Terjemahkan dia. Kapten Haji Abdul Latif, terjemahkan Kapten. Kapten tolong terjemah boleh Kapten? Ayat ni, ayat 57 ni. Jikalau mereka mendapati tempat berlindung ataupun gua-gua atau lubang-lubang, nescaya mereka berpaling kepada sedangkan mereka bersegera lari. Okey, baik. Ayat tadi Allah cakap mereka penakut pengecut. Apa bukti dia? Allah kata mereka ni kalau pergi perang bersama kamu, mereka kalau ada tempat berlindung, mereka berlindung. Maksudnya mereka tak akan menyertai peperangan. Kalau ada gua-gua akan masuk gua. Dan kalau ada tempat-tempat masuk yang lain dalam tanah, mungkin tanah tu ada lubang, boleh sembunyi dalam tanah, masuk dalam tanah. Ataupun tempat mereka perang tu ada kandang-kandang binatang yang terbuka, ada tempat masuk, mereka masuk sembunyi dalam tu. Mereka bila situasi peperangan, mereka akan segera mencari tempat-tempat berlindung. Dalam peperangan, kita kena berhadapan dengan pihak musuh. Tapi mereka akan cari tempat berlindung. Dalam gua ke, dalam tanah ke, janji mereka tak terbunuh dalam peperangan. Kemudian Allah kata, mereka bila dalam peperangan asalnya bersama kamu. Bila mereka rasa nak lari, mereka terus berpaling dengan laju ke tempat-tempat sembunyi tadi. Itu sifat orang munafik. Okey, baik. Sebelum berperang, bersumpah bukan main lagi. Tengok surah An-Nur. Kita dah 2-3 kali refer surah An-Nur ni. Tapi tak apa. Nak ceritanya mereka ni bersumpah dengan nama Allah. Nak pergi perang konon-konon lah. Muka surat 356. Kak Ram ada Kak Ram? Kapten Kak Ram ada? Ada Ustaz. Muka surat 356 ayat 53. Ayat 53 mana? Bawah sekali. Gelap tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang bersungguh-sungguh hingga jika engkau suruh mereka berperang, pasti mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah kerana yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Okey. Sebelum berperang, sumpah kau main lagi. Bila berperang, nak start je peperangan, mereka akan cari tempat perlindungan. Masuk gua, masuk dalam tanah, sembunyi. Inilah salah satu sebabnya kenapa Allah yang tak nak mereka join sekali. Bayangkan, kita tengah perang ramai-ramai, tiba-tiba geng kita lari, sembunyi dalam hutan. Kita tengah berperang dengan pihak musuh, tiba-tiba kawan kita lari, sembunyi masuk gua. Jadi bagaimana keadaan masa itu kita? Tergugat betul kan? Terkesan betul kan? Jadi kita asalnya semangat berani, dah kurang sikit semangat, kurang sikit berani. Sebab geng kita lari. Takkan kita nak tinggal seorang? Sebab itulah Allah tak nak bawa mereka dalam peperangan. Sebab itulah Allah Ta'ala tak nak mereka pergi dalam peperangan. Tengok muka surat, kita dah lalu minggu lepas rasanya. Muka surat 194. Rasa minggu lepas lah kan. Puan Nur Zehan, terima kasih Puan Nur Zehan.
194, okey. Ayat 46 dengan 47. Okey. Dan jika mereka mahu berangkat, nescaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat gangguan dan mereka tentu bergegas maju ke hadapan di celah-celah barisanmu untuk membuat gangguan di barisanmu, sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengar perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Okey. Sebab Allah kata Allah yang buat mereka malas berangkat pergi perang. Sebab apa? Mereka kalau pergi tidak menambahkan sebarang manfaat pun. Yang menambahkan hanyalah gangguan. Gangguan eh? Kita tengah seronok berada. Kita tengah semangat berperang, tiba-tiba kawan kita lari. Kawan kita lari sembunyi. Tak terganggu ke kita punya fokus dalam peperangan, kita punya semangat, kita punya keberanian akan terganggu. Sebab itulah Allah Ta'ala tak nak mereka pergi berperang. Seterusnya, ayat baru wa dan minhum di kalangan mereka, man orang yang yalmizuka mencelamu, he slanders you, yalmizuka mencelamu, mutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, fi dalam as-sadaqah, pemberian sedekah. As-sadaqah kita terjemah pemberian sedekah. Okey. As-sadaqah pemberian sedekah. Fa maka in jika u'tu mereka diberikan. Okey, perkataan u'tu tu bahasa perkataan a'ta. Inna a'taina samalah. U'tu mereka diberikan minha daripadanya. Minha daripadanya maksudnya pemberian sedekah tadi. Radu mereka gembira. They are pleased. Mereka gembira. Redha lah. Okay. Wa dan in jika lam tidak yu'tau mereka diberikan minha daripada pemberian sedekah tadi, dari sedekah tadi, iza tiba-tiba hum mereka yaskhatun marah, they are enraged. Yaskhatun marah. Yaskhatun ni apa roh asal dia? Sin khata kan? Sin khata roh asal dia. Dalam doa solat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sakhatika tu sakhata. Yaskhatun mereka marah. Okey, yaskhatun mereka marah. Okey, kalau Allah Taala punya marah tu orang putih terjemah ras. W-R-A-T-H, ras. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Muhammad Rashid, terjemahkan Tuan Haji Rashid. Dan di kalangan mereka orang-orang mencelamu dalam pemberian sedekah, maka jika mereka diberikan daripadanya, mereka gembira. Dan jika tidak mereka diberikan daripadanya, tiba-tiba mereka marah. Okey, baik. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ayat ni turun tentang seorang munafik yang bernama Zulkhuwaisirah. Nama dia Zulkhuwaisirah. Semasa Nabi SAW membagi-bagikan harta ghanimah dalam peperangan Hunain,
Nabi SAW membagi-bagi harta ghanimah dalam peperangan Hunain. Masa tu Nabi banyak bagi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Maka ada seorang munafik nama Zulkhuwaisirah. Dia pergi kat Nabi. Dia cakap kat Nabi, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Kau ni tak berlaku adil. Tercengang Nabi. Maka Nabi SAW tercengang. Bayangkan, sahabat dia, munafiklah dia ni, cakap macam tu kat dia depan. Macam kita ada anak murid datang kita, ustaz tak adil. Oh, tentulah. Apa cakap aku tak adil pula? Maka Nabi pun tanya dia, aku akan rugi dan aku akan menyesal sekiranya aku tak berlaku adil. Nabi cakap lagi kat dia, sekiranya aku tak adil, siapa lagi lebih adil? Kalau aku ni tak berlaku adil, aku ni Nabi, siapa lagi lebih adil? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu bangun, Sayyidina Umar biasalah dengan backhand dia, cakap kat Nabi, ya Rasulullah, biar saya pancung kepala dia. Nabi kata, tak perlu wahai Umar, tak perlu wahai Umar. Kerana Nabi kata, nanti akan lahir daripada keturunan dia, Nabi sebutnya, akan lahir daripada keturunan dia, orang yang semayangnya macam semayang kamu, puasanya macam puasa kamu, tetapi mereka sebenarnya telah terkeluar daripada agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busur panah. Mereka terkeluar daripada agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busur panah. Jadi macam-macam lah ini golongan yang gunakan hadis ni. Dia kata kat puak ni lah. Jadi siapa mereka tu? Mereka adalah puak Khawarij. Puak Khawarij. Okey, baik. Jadi nak ceritanya, orang munafik ni, jadi sedekah, kita terjemah sedekah ni kan. Di kalangan mereka ada yang mencela kamu dalam pemberian harta sedekah. Maksud sedekah ni sama ada zakat ataupun ghanimah. Sama ada zakat ataupun harta ghanimah perang. Jadi Allah kata, kalau mereka diberikan daripada harta ghanimah tersebut, mereka suka, gembira, seronok. Tapi kalau mereka tidak diberikan langsung ataupun diberikan juga sikit, maka mereka akan marah. Baik, harta ghanimah kita dah belajar sebelum ini dalam surah Al-Anfal. Allah bagi keputusan pada Nabi kan, surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka tanya tentang harta pemberian rampasan perang, harta rampasan perang tu terpulang pada Allah dan Rasul. Jadi, walaupun nampak mereka marah Nabi, tak setuju dengan Nabi, hakikatnya mereka sedang marah dan tak setuju pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat akan datang kita akan terang sikit lagi. Wa dan terus. Wa dan lau jikalau annahum bahawasanya mereka radu redha. Terjemah radu redha. Redha boleh were contented. Apa dia contented tu Tuan Haji Tunai? Contented tu tak pernah dengar lagi saya ni Tuan Haji Tunai. CONTENTED. Apa dia Tuan Haji Tunai? Adalah senang. Hati senang. Contented. Senang. Hati senang. Oh, senang hati. Okey. Dan kalaulah bahasanya mereka senang hati dan mereka tulis terhadap redha, gembira, senang hati bolehlah terhadap apa yang atahum telah memberi kepada mereka Allahu oleh Allah wa dan rasuluhu rasulnya wa dan qalu mereka berkata hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, terjemah dia cukuplah bagi kami Allah. Kita semua bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tak samalah tu. Maka apa akan berlaku? Sakelak yu'tina akan memberi kepada kami. Ni kata-kata mereka lagi ni. Dan mereka berkata, okey. Jadi buat pembuka katalah, mereka berkata hasbunallah sayu'tina, kelak akan beri kepada kami Allahu oleh Allah min daripada fadlihi kurniaannya wa dan rasuluhu
rasuluhu, rasulnya, inna sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, ila kepada Allah, Allah. Okey, sesungguhnya kami ila kepada Allah, Allah, raghibun, berharap, raghibun, berharap. Terjemah raghibun, berharap. Sungguhnya kami kepada Allah berharap. Maksudnya kami orang yang sentiasa berharap pada Allah. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Siti Nolis, iPad. Puan Siti Nolis, iPad. Terjemahkan. Puan Siti Nolis, boleh? Boleh. Dan jikalau bahawasanya mereka redha terhadap apa yang telah memberi kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami, Allah kelak akan memberi kepada kami oleh Allah daripada kurniaannya dan Rasulnya. Sesungguhnya kami kepada Allah berharap. Okey, baik. Ayat ni sebenarnya tergantung. Ayat ni sebenarnya tergantung. Allah kata, kalaulah mereka redha terhadap apa yang Allah Ta'ala beri pada mereka, maksudnya dapat atau ghanimah sikit je, orang dapat banyak tapi dapat sikit. Ataupun dapat zakat sikit je, orang dapat banyak. Contohlah, mereka redha dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kita Allah. Mereka teruskan lagi, sayu'tin Allah, Allah Ta'ala akan bagi kita lagi, min fadlihi wa rasuluh, nanti Allah bagi lagi kat kita, wa inna ila Allahi raghibun, kita sentiasa harap pada Allah. Ini ayat ni, kalau tu apa jawapan dia? Kalaulah mereka redha terhadap apa Allah bagi pada mereka dan mereka cakap sekian-sekian, jawapannya ialah nescaya mereka tidak termasuk di kalangan orang munafik dan nescaya Allah akan memberi rezeki yang lebih kepada mereka. Ayat ni ada kalau kan, dan jikalau, biasa bila ada kalau mestilah ada jawapan dia. Tapi kalau ni tidak ada, dan jikalau bahawasanya maka kalau tu ialah nescaya mereka tidak termasuk di kalangan orang munafik, itu satu. Yang kedua, nescaya mereka akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi orang munafik ni dapat sikit bunyi, tak dapat langsung pun bunyi juga kat Nabi. Kalau dapat banyak je baru mereka tak bunyi. Maksud tak bunyi tak cela Nabi. Okey, baik. Tak apa. Tinggalkan orang munafik. Tinggalkan cerita orang munafik. Sekarang bawa kita dalam ayat ni. Kita bawa diri kita dalam ayat ni. Kita dapat rezeki berbeza-beza. Ada orang kerja sikit, duitnya banyak, duitnya banyak. Ada orang kerja banyak, duitnya sikit. Yang penting apa dia? Keredaan. Yang penting dalam bab rezeki ni keredaan. Ada orang dapat anak seorang dua, ada orang tak dapat anak langsung, ada orang macam-macam lagi lah. Yang penting keredaan. Jadi, kita dapat sikit ke, dapat banyak ke, okay? Memang kadang-kadang dalam hati ada perasaan, kenapa aku dapat sikit, dia dapat banyak. Kenapa aku kerja banyak, kerja aku sikit, tapi dia kerja sikit, dapat banyak. Maka sebut dalam hati kita pertama sekali, hasbunallah. Hasbunallah. Apa hasbunallah? Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi aku Allah. Walaupun aku tak dapat banyak macam dia, aku boleh hidup. Aku dah 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup. Gaji banyak 7 tapi alhamdulillah boleh hidup. Sebab apa? Aku ada Allah. Kemudian cakap lagi, nak putus wujud hati, sayu'tin Allah. Nanti Allah akan bagi lagi. Mungkin hari ini dia dapat duit sekaligus besar banyak. Aku pun akan dapat macam dia juga banyak. Cuma mungkin Allah Ta'ala bagi sikit-sikit, 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 sikit-sikit. Dan apa hujung ayat ni? Kami adalah orang yang sentiasa harap pada Allah. Apa maksud dia? Allah bagi kami sikit pun kami redha. Allah takkan buat kami mati ke bulu. Allah Ta'ala bagi kami banyak pun kami redha. Jadi sikit ke, banyak ke, yang penting keredaan Allah. Yang salahnya adalah orang dapat sikit, dia mencela-cela. Dia mencela bos ke, dia cela majikan ke, dia cela, tak kisahlah, zaman sekarang ni banyak lagi kita nak cela ni. Zaman COVID ni, zaman banyak kedai-kedai tertutup, betul kan? Banyak perniagaan tak boleh diteruskan, jadi ramai orang kita nak cela ni. Orang-orang yang pergi Sabah itulah banyak kita nak cela ni, betul kan? Okey, jangan cela, kita sebut hasbunallah. Walaupun aku tak boleh bisnes, walaupun madu aku tak ada orang beli, sos aku tak ada orang beli, hasbunallah contoh.
Allah cukup bagi aku, Allah Ta'ala akan bagi lagi, terpulang pada Allah. Allah Ta'ala ada jutaan cara, ribuan cara nak bagi kita rezeki. Dalam hadis Nabi sebut barang siapa yang mengadu pada manusia kemiskinan dia, ingat nanti saya cari hadis tu saya share pada grup kita. Barang siapa yang mengadu pada manusia kemiskinan dia, Allah tidak akan tutup pintu kemiskinan dia. Kita hari ni, orang miskin pun ada masalah tak cukup duit, orang kaya pun ada masalah tak cukup duit tau. Kita jangan fikir orang miskin, dia ada masalah tak cukup duit. Orang kaya pun zaman sekarang ada masalah tak cukup duit. Jadi kalau kita mengadu kemiskinan kita pada manusia, Allah tidak akan tutup pintu kemiskinan kita. Tapi kalau kita mengadu kemiskinan kita pada Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan kemiskinan kita, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan cukup rezeki pada diri kita. Jadi kalau kita jenis komplain, masalah rezeki, masalah duit, masalah apa sajalah masalah, ingat kita punya sifat hampir sama macam sifat orang munafik. Harta ghanimah, walaupun Nabi yang tukang bagi, harta ghanimah, Nabi yang tukang bagi kan? Siapa sebenarnya yang bagi? Hakikatnya Allah. Rezeki kita walaupun nampak daripada perniagaan, daripada majikan, daripada bos, daripada pengetua, daripada macam-macam lah, kita nampak rezeki kita kan? Kita mungkin tak puas hati, tak setuju. Yakin itu daripada Allah. Apa kita kena cakap kalau kita dapat sikit? Hasbunallah. Allah bagi sikit hari ni, mungkin Allah bagi, esok lusa Allah bagi lagi. Minggu depan Allah Ta'ala bagi lagi. Bukannya bila Allah Ta'ala bagi aku sikit hari ni, ni je lah rezeki aku, esok lusa tak ada dah. Itu kita kata kefahaman yang salah dalam bab rezeki. Apa Nabi ajar dalam bab rezeki? Nabi kata, tawakkalu kama tatawakkalut tayr. Bertawakallah kamu pada Allah sebagaimana tawakalnya burung. Burung ni tawakal tinggi tau. Nabi kata dia keluar pagi dalam perutnya kosong. Balik penuh makanan. Dan ingat, burung-burung tak bawa balik makanan stok untuk esok lusa. Okey, burung-burung tak bawa balik makanan. Pernah tengok burung balik makanan 2 plastik terbang untuk anak-anak dia kat dalam sarang. Kenapa? Ni untuk esok ya. Lusa PKP tak lagi kedai dah beli barang. Tak. Burung keluar pagi-pagi dalam perut kosong, bawa balik makanan, bagi anak dia ada makanan. Hari-hari macam tu. Jadi, dalam bab rezeki, kita dapat sikit hari ni, jangan kata, aku dapat sikit, tak dapat dah esok lusa. Tak. Allah bagi sikit hari ni, esok lusa Allah Ta'ala akan bagi lain pula. Yang masalahnya apa? Masalahnya bila dapat sikit atau tak dapat langsung hari ni, kita mencela. Siapa tak kisah, mencela bos ke, mencela majikan ke. Kalau kita dah mula mencela, maka di situ kita sama macam orang munafik. Kita punya sifat sama macam orang munafik. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, satu ayat lagi. Boleh ya? Ayat 60 ni, kita nak masuk mengenai asnaf zakat. Boleh? Okey, baik. Muka surat 196 ayat 60. Kalau orang tanya siapa asnaf zakat? Ni dia. Asnaf yang layak terima zakat. Inama hanya saja, okey. As-sadaqat, terjemah sadaqat itu sedekah. Terjemah sadaqat sedekah. Dalam bracket tulis zakat. Regular charity. Okey. Sebab tu kita bahasa Melayu, kalau orang bagi duit kat siapa-siapa, ni sedekah, saya ambil je. Kita pun ambil je lah niat sedekah. Orang Arab, kalau dia kaya, dia orang yang berharta, tak kaya pun, orang yang cukup rezeki, kita bagi sedekah, dia tak nak ambil. Ini sedekah, hadis sedekah laka, hadis sedekah. Okey, minni ilaika, ambil sedekah ni. Orang Arab tu kata, afwan. Sorry, dia kata. Saya bukan di kalangan orang layak terima sedekah. Bukan sombong. Jangan kata orang sombong ni tak nak bagi. Tak. Kerana mereka menterjemahkan sedekah tu dengan zakat. Jadi mereka cukup makan, ada gaji. Bukan asnaf yang layak terima zakat. Mereka tak nak ambil. Oleh kerana tu, setengah orang alim, kat Malaysia ni pun sama, dia kata kalau tuan nak bagi atas dasar sedekah, saya tak nak ambil. Boleh tak guna perkataan lain? Apa perkataan lain? Hibah ataupun hadiah. Hibah ataupun hadiah. Kita nak bagi makanan, ni hadiah. Ni hibah. Baru mereka ambil. Kerana sedekah dalam Al-Quran memberi makna zakat. Walaupun kita tukang bagi, bukan niat kita bagi zakat, tetapi mereka tak nak ambil, takut termasuk dalam zakat. Jadi oleh kerana itu,
kita kena ubah sikit lah kadang-kadang. Ni hadiah, okey, ni hadiah, ni pemberian, ni sagu hati. Okey, orang Arab je lah, orang Malaysia tak ada masalah. Bila orang Malaysia sebut sedekah, maka kita masukkan sedekah yang bukan wajib punya. Kalau zakat, kita sebut ni zakat. Boleh? Okey, baik, tak apa. Li bagi al-fuqara, orang-orang fakir. Satu, tulis nombor satu, al-fuqara, orang-orang fakir. Wa dan al-masakin, orang-orang miskin. Al-masakin, orang-orang miskin. Okey, al-masakin, orang-orang miskin. Wa dan al-amilin, orang-orang yang bekerja. Al-amilin, orang-orang yang bekerja. Kita panggil apa ni? Amil. Amil. Okey, tukang kutip zakat. Alaiha, ke atasnya, ke atas zakat. Al-amilin, orang-orang yang bekerja. Alaiha, ke atasnya, ke atas zakat. Wa dan al-mu'allafati, orang-orang yang dipujuk. Al-mu'allafati, orang-orang yang dipujuk. Dipujuk. Kita Melayu sebut mu'allaf lah kan. Qulubuhum, hati-hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka. Berapa dah? Sorry. Al-fuqara 1. Al-masakin 2. Al-amilin tadi 3. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf lah kita panggil. Nombor 4. Yang kelima, wa dan fir riqab, hamba. Fi pada ar-riqab, hamba. To free slave. Ar-riqab, hamba. Terjemah riqab ni hamba. Riqab ni sebenarnya apa? Riqab ni leher. Riqab ni sebenarnya leher. Riqab ni leher. Kenapa hamba dipanggil leher? Leher dipanggil hamba. Kerana hamba manusia tu bila dia jadi hamba, leher dia milik tuan dia. Macam kita ikat tali kat leher binatang, kita nak tarik ke kanan ke, nak tarik ke kiri ke, terpulang pada kita. Okey? Wa dan al-gharimin. Yang leher tadi, hamba tadi nombor 6. Nombor 5. Wa dan al-gharimin, orang-orang yang berhutang. Al-gharimin, orang-orang yang berhutang. Nombor 6. Wa dan fi pada okey, sabilillah, jalan Allah. Sabilillah, jalan Allah. Wa dan ibni, jangan terjemah anak kat sini. Ibni sabil, orang musafir. Wayfarer. Ibni sabil, orang musafir. Ibni sabil, orang musafir. Ni 8 golongan. Okey. Faridatan, sebagai kefarduan. Faridatan, sebagai kefarduan. As a duty. Min, daripada Allah. Wa dan Allah alimun, maha bijaksana. Alimun, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Okey. Hakimun, maha bijaksana. Hakimun, maha bijaksana. Okey, baik. Terjemahkan dia. Semua dah terjemah. Puan Hayati, terjemah Puan Hayati. Second round. Ada siapa belum terjemah? Rasa semua dah kena dah. Puan Hayati terjemah boleh? Hanya sedekah bagi orang-orang fakir dan orang miskin dan orang-orang yang bekerja ke atasnya dan orang-orang yang dipujuk hati-hati mereka dan pada hamba dan orang-orang yang berhutang dan pada jalan Allah dan orang musafir sebagai kefarduan daripada Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey. Tuan Puan Hayati, buka satu page lagi, 203. Ayat 103. 103. Surah yang sama ni lah. Ya. 203 ayat 103. Page 203 ayat 103. Sekejap 103. Ambillah zakat daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, baik. Kalau kita khusus zakat, belajar bab zakat, dua ayat ni wajib kena ada. Kalau kita belajar fiqh bab zakat, dua ayat ni pasti akan ada. Pertama, At-Taubah ayat 103, kewajipan ambil zakat. 103 At-Taubah. Yang kedua, At-Taubah 60 ni, ayat 60 ni adalah 8 asnaf yang layak terima zakat. Okey, baik. Kita akan bincang minggu depan lah komplit ayat ni. Dr. Hamka tulis dalam buku dia, ada sebahagian ulama mengatakan asnaf zakat hanya 7. Kita bilang tadi 8. Kenapa jadi 7? Kerana mereka mensekalikan, mereka menyatukan antara fakir dan miskin. Mereka menyatukan antara fakir dan miskin. Okey? Mereka kata fakir miskin sama je. Kita membezakan. Fakir adalah orang yang lagi teruk kehidupannya daripada orang miskin. Okey? Fakir ni, katakanlah satu hari dia perlukan belanja RM10. Satu hari dia perlukan belanja RM10. Dia usaha, hari tu nak dapatkan duit belanja, dapatkan gaji contohnya, RM5 pun tak sampai. Dia usaha dah sungguh-sungguh, RM5 pun tak dapat. Jadi dia tak mampu nak capai separuh pun daripada keperluan yang kena ada hari itu, maka dia fakir. Teruk sangatlah ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kadal faqiru kufran. Orang fakir hampir-hampir nak kufur. Oleh kerana tak cukup sangat, oleh kerana tak ada sangat, dia akan salahkan takdir, dia akan kufur pada Allah Ta'ala. Fakir. Manakala orang miskin, dia tak cukup juga. Tapi dia dapat lebih lah pada separuh. Contohnya satu hari dia perlukan RM10 untuk belanja makan di hari itu. Dia kerja-kerja dapat RM8, RM7, RM9 je. Masih lagi tak cukup. Maka dia adalah golongan miskin. Baik. Kemudian, itu satu perbezaan dia. Perbezaan kedua, ada yang mengatakan adalah orang miskin adalah orang yang menunjuk kemiskinan dia. Jadi dia tunjuk kat orang, dia ni miskin. Pakai baju buruknya dengan minta sedekahnya, cakap kat orang dia tak cukup, tu orang miskin. Manakala orang fuqara ialah tengok surah Al-Baqarah. Tolong baca Puan Hazam, surah Al-Baqarah. Muka surat 30 lebih Sekejap. 30 lebih apa? Sorry. Surah Baqarah, muka surat 46. 46. Ayat Ustaz? Ayat 273. Apa yang kamu sedekahkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya kerana jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahawa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka menjaga diri daripada meminta-minta. Engkau Muhammad mengenali mereka daripada ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa-apa harta yang baik yang kamu sedekahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Okey. Terima kasih Puan Hazam. Apa ayat dia? Lil fuqara. Orang fakir. Apa ciri dia? Mereka punya sembunyikan kemiskinan mereka sampai orang-orang yang tak tahu anggap mereka kaya. Orang-orang yang tak tahu anggap mereka kaya sebab tak nampak pun post kat Facebook saya nak sumbangan, tak ada pun. Jadi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dalam ayat ini. Orang miskin pula. Orang fakir, orang yang tidak meminta-minta bagi ayat ini. Jadi adakah maksud orang yang miskin tu orang yang mesti meminta-minta lah? Selagi dia tak minta dia fakir, bila dia minta dia miskin. Tak semestinya. Kerana perkataan fakir berasal daripada perkataan fakara. Apa terjemah fakara? Yang membongkokkan tulang punggung, tulang belakang dia. Orang fakara ni orang yang berusaha. Fakara ni dari sudut bahasa orang yang membongkokkan tulang belakang. Maksudnya panggil membanting tulang. Apa maksud dia? Orang yang berusaha, bekerja. Orang yang berusaha, bekerja untuk cari rezeki
tapi tak cukup juga, tu fakir. Manakala perkataan miskin, masakin, dia berasal dari perkataan sakana, sin, kaf, nun. Artinya berdiam diri, menahan penderitaan. Sakana tu maksudnya tenang. Sakana tu berdiam diri, tenang. Sakana. Kenapa orang miskin dia panggil sakana? Kerana dia berdiam diri menahan penderitaan hidup. Jadi oleh kerana ayat ni dengan dari sudut bahasa, dia kata fakir pun usaha juga, miskin pun usaha juga. Fakir pun sembunyikan kemiskinan, miskin pun sembunyikan kemiskinan. Jadi mereka anggap sama saja kedua-dua ni. Kerana dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisal miskin alladhi yatufu bainan nas fataradduhu al-luqmata wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani. Orang miskin tu bukanlah orang yang berjalan ke orang ramai yang minta sebiji, dua biji kurma, sesuap, dua suap makanan, bukan. Maka sahabat bertanya, kalau macam tu siapa miskin? Orang miskin adalah alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Orang miskin adalah orang yang tak ada orang kaya boleh sponsor dia. Tak ada orang kaya boleh sponsor dia, wala yaftinu, dan mereka tak tahu lahu fa yatasaddaq bihi. Pertama, tak ada orang kaya yang boleh sponsor dia. Yang kedua, orang tak tahu dia miskin. Wala yas'alunan nasa syai'an, dan mereka juga tak minta pada manusia sedikit pun. Jadi, ayat Quran memuji orang fakir yang tak minta-minta. Hadis Nabi memuji orang miskin yang tak minta-minta. Jadi, oleh kerana dua-duanya ada persamaan, tidak meminta, maka ulama sebahagian mengatakan fakir dan miskin sama kategori. Oleh kerana itu bagi mereka asnaf layak terima zakat hanyalah 7 sahaja. Okey, baik. Sebelum saya tutup nak maaf beritahu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Yang orang yang kurang upaya tu macam mana Ustaz? Dia tu fakir kan? Dia fakir, orang kurang upaya, maksudnya dia tak boleh bekerja, dia kategori fakir. Dia kategori fakir. Okay. Tapi dalam ikut apa tadi dalil ni tak ada pun dia macam kurang upaya. Dia apa ni, dia ada usaha seteruk-teruknya lah kan, tapi tak dapat pulangan yang setimpal. Jadi OKU ni dia kategori yang tak boleh berusaha pun, tak mampu nak berusaha pun untuk OKU. Jadi mereka layak terima zakat. OKU layak terima zakat. Boleh Tuan Junai? Ataupun dia OKU, kalau dia OKU tapi mak ayah dia kaya, dia tak layak terima zakat juga Tuan Junai. Boleh? Okey, baik, tak apa. 88 asnaf ni, kena ingat 88 asnaf ni semuanya orang. Semuanya orang. Apa maksud saya? Bagi zakat, kalau untuk madrasah, contoh bagi madrasah kat tahfiz, bagi duit zakat kat tahfiz, tahfiz tu guna buat bangunan. Salah. Bagi madrasah kat tahfiz, tahfiz tu guna duit zakat buat surau. Salah juga. Bagi duit zakat kat tahfiz tu guna buat apa lagi? Pasang mozaik, pasang shilling, tetap salah. Kerana apa? Duit zakat mesti dapat kepada orang. Maksud orang ialah pelajar-pelajar tahfiz tu. Dia yang layak terima zakat. Maksudnya duit tu guna untuk iuran dia. Boleh? Duit tu bagi kat dia, guna duit belanja dia, beli kitab. So hati dia nak beli apa pun, maka layak, tak jadi masalah. Cumanya yang dibincangkan adalah duit zakat digunakan untuk pejabat zakat yang mewah. Contoh, duit zakat digunakan untuk beli kenderaan orang-orang pejabat zakat yang mahal-mahal. Itu dibincangkan. Walau bagaimanapun ada pendapat mengatakan benda-benda tu boleh termasuk dalam kategori fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ni patutnya orang berjuang jalan Allah. Tapi pejabat zakat kita telah luaskan konsep fi sabilillah ni, maka macam-macam kategori boleh termasuk dalam fi sabilillah. Okey, baik, tak apa. Kita akan bincang sekadar yang saya tahu. Tuan-tuan ada masalah bab zakat, ada kemusykilan bab zakat, referlah dengan pejabat zakat. Ustaz-ustaz boleh tolong jawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan, tapi keputusan adalah pejabat zakat sendiri. Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh ya? Dia apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kelemahan, kekurangan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Nak bayar zakat kat saya ambil zakat lagi, jangan risau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.